Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Hari ini kita masuk surah An-Nasr. Surah An-Nasr, surah pertolongan. Pertolongan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para mukmin mengalahkan musuh-musuh, yakni kaum musyrikin. Jadi bila dia sebut Nasrullah di sini bawah ni kan, apabila datangnya pertolongan Allah, yakni Allah yang tolongan, Allah yang tolong. Jadi dia tak sebut situ tolong siapa, tapi konteks ayat menerangkan bahawa dia menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Ini dalam konteks peperangan penaklukan kota Mekah lah. Sebab dia ada fathah situ. Jadi sempena dengan ada perkataan Nasr di sini, pertolongan Allah, maka dijadikan tajuk surah Suratul Nasr. Ada juga nama dia Taudi'. Surah At-Taudi'. Ini mafhum daripada ayat ni, ada petunjuk bahawa ucapan selamat tinggal, mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan wafat. So bila berlakunya kemenangan, so tak adalah kerja nabinya, habislah kerja. Jadi ada yang sahabat-sahabat Nabi tu yang dia punya pengamatan dia, kefahaman dia tu mendalam, macam Ibnu Abbas. So dia kata ni surah selamat tinggal. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan meninggalkan dunia. Okey, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Idza ja, apabila datangnya Nasrullah, pertolongan Allah, dan juga Al-Fatah, penaklukan, pembukaan, artinya pembukaan kota Mekah, penaklukan kota Mekah. Dan apabila iza ra'aitan nas, wa ra'aitan nas, dan apabila kamu melihat manusia yadkhuluna, masuk ke dalam agama Allah. Masuk dalam agama Allah artinya memeluk Islam. Bukan lagi seorang-seorang, bukan seorang-seorang. Selama ni seorang-seorang. Sekarang ni berbondong-bondong, berpuak-puak, berkabilah-kabilah. Fuajan, berpuak-puak. Faujun kan? So fauj, askar kan, army kan, satu puak. So berpuak-puak. Izaja, apabila datangnya pertolongan Allah dan juga penaklukan kota Mekah tu, dan kamu melihat manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong, maka lah penyambut dia situ. Maka kamu kena buat apa, Muhammad? Kamu kena sabbih, kamu kena bertasbih dengan, berserta dengan mengucapkan hamd, pujian kepada Tuhan kamu, dan berserta dengan kamu kena istighfar. Kamu kena beristighfar, meminta ampun. Nanti kita akan jelas kenapa Nabi ni maksum kena minta ampun. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah ni, kana tu bukan bermakna dulu. Kana ni hanya nak menyabitkan Allah ni maha penerima taubat. So, bukan maknanya dulunya Allah ni penerima taubat. Kana kan was. Sini tak jadi was. Sesungguhnya Allah ni memang sabit. Memang sabit yang sangat-sangat menerima taubat hamba-Nya. Sebab hamba dia kena ramai. Bila ramai buat dosa, ramai yang minta taubat. Jadi mestilah Allah tu sangat-sangat menerima taubat. Tak letih kan? Kita letih kalau buat salah lagi, minta maaf. Lepas tu buat salah lagi, minta maaf pula. Kita kata cukuplah. 2-3 kali telah disengat-sengat sekali, cukuplah. Tapi Allah ni Tawwab, Maha Pengampun. Sebenarnya nak balik boleh dah ni. Terjemah dah habis dah. Itulah asal dia. Ayat ni kita hanya ada satu ayat yang hakikat dia. Hakikat dia satu ayat, mana satu nafas saja. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih. Kalau kita nak dapat satu gambaran ayat Al-Quran, so kita tak boleh berpandukan kepada tanda-tanda ayat tu.
Sebab tanda tanya ayat itu hanya tauqifi saja, makna Rasulullah diajar oleh Jibril berhenti sini, berhenti sini, berhenti sini. Itu bukan bermakna berhenti itu makna ayat tu komplit situ. Ayat tu komplit situ, bukan. Adalah sebab-sebab dia. Kenapa perlu berhenti di situ, mungkin beri nafas ke, ataupun so nampak imbangan rima yang cantik apa semua kan. Tapi dari segi makna dia satu nafas saja. Sebab penyambut dia duduk sini. Apabila ni kan, apabila datang pertolongan Allah dan berlakunya Fatah Mekah, dan apabila kamu melihat manusia berbondong-bondong masuk dalam agama, maka hendaklah kamu bertasbih dan beristighfar. Kerana sesungguhnya Allah itu maha penerima taubat. So satu nafas aja. Seolah-olah satu ayat aja. Okey, tafsir dia macam mana? Tengok ni Jalalain. Tepi dia Jalalain. Suratu An-Nasri. Surah pertolongan. Yang ni ittifaq ulama mengatakan turun di Madinah. Madani Yatun. Dan semua bersetuju mengatakan ayat ni semua 3 je. Ayat dia 3. 3 dalam bahasa Arab salas. So salasu ayatin. 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullah. Apabila datang pertolongan Allah, mestilah pertolongan itu kepada siapa? Sini dia kata kepada nabinya. Nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia kata ala di sini. So ala ni bukan jaa ala, bukan. Bukan jaa ala, datang atas musuh, bukan. Ala tu milik Nasr. Apabila datang pertolongan Allah kepada nabinya, pertolongan itu ala a'daihi. Pertolongan Allah kepada nabi kan, mengatasi musuh-musuhnya. So ala kita kata mengatasi musuh-musuhnya. So ala a'daihi. Pertolongan Allah kepada nabi dia mengatasi musuh-musuhnya. Mengatasi musuh-musuh Nabi SAW. Macam mana kita boleh tahu? Kita tengok kamus lah. Tengok Nasara kan. Kalau kita belajar macam kitab seperti Jalalain ni, kita kena slow-slow. Tengok, perhati betul-betul ayat yang dia gunakan tu. Belajar betul-betul. Kalau tafsir tu dia panjang, tak payahlah kita renung satu-satu bila nak habis. Kalau tafsir tu pendek, artinya kita kena teliti. So teliti di sini tengok. Nasara pakai ala ada tak? Nasara pakai ala. Tengok ni, Nasara menolongnya. Menolongnya itu tadi menolong Nabi kan? So dia kata Nasara Nabiyahu. Apabila datangnya pertolongan Allah ni kepada, pertolongan tu. Pertolongan itu kepada Nabi. Mengatasi sini. Ala a'daihi. Okey, macam kamu dia bagi sini kan? Nasarahu, artinya menolong tadi, menolong nabinya. Kalau mengatasi ada tak mengatasi? Tengok bawah ni. Nasarahu ala aduwihi. Menolong dia mengatasi musuhnya. Sama kan? Dengan yang tadi kan? So mana sini tukar nabi kan? Hu tu tukar nabi. Kemudian yang ni plural lah. Ala a'da, musuh-musuhnya. So ini cara orang Arab guna lah. Orang Arab juga boleh guna, ganti ala tu guna min. So kalau kita nak pelbagaikan artinya, nasaran nabiyahu min aduwihi, min a'daihi. Kalau dalam Quran tu, tak tahu Allah tu tolong siapa. So untuk tafsir Jalalain ni, dia kata tolong Nabi dia. Melawan lah sini. Melawan musuh-musuhnya. Allah tolong Nabi dia menang ke atas musuh-musuhnya. Okey, sini wal fathu. Berapa benda yang datang ni? Yang datang ni apa benda? Satu, nasrun. Yang kedua, al-fatah. Yang datang tu, 2 benda. Pertolongan Allah dan juga pembukaan. Wal fathu, pembukaan di situ ataupun penaklukan di situ ialah yang dimaksudkan fathu Makkah. Fatah Mekah. Penaklukan Mekah. Apa maksud dia buat macam ni? Maksud dia alif lam di situ ialah alif lam the. Ataupun alif lam tu alif wan iwad kita panggil. Ganti. Ganti kepada mudhafu ilaih yang dihazafkan.
Asalnya Fatah Mekah. Kemudian kita buang perkataan Mekah, kita masuk alif lam. Kita buang Mekah, ganti alif lam. Jadi alif lam tu ganti kepada Mekah yang dihazafkan. Dalam istilah nahwu kita panggil Mekah tu mudhafu ilaihi. Jadi alif lam tu iwad, ganti kepada mudhafu ilaihi yang dihazafkan. Jadi kalau kita tadabbur Quran tu, kita fikirlah sikit, ni Allah nak kata apa fatah-fatah sini. Kalau ayat tu ada mengena dengan peristiwa yang tertentu, so kita fixkanlah. Ini Fatah Mekah. Jadi terjemahan dia, apabila datangnya pertolongan Allah kepada nabinya melawan musuhnya, dan apabila datangnya pembukaan kota Mekah. Apa datang ni? Sepatutnya apabila berlakunya, apabila terhasilnya pertolongan Allah, apabila berlakunya pertolongan Allah, apabila berlakunya Fatah Mekah. Jadi dia guna datang ni kerana semua perkara atas dunia ni telah direkodkan sejak azali lagi. Kemudian dia datang sikit-sikit lah, turun sikit-sikit, slow-slow, berdasarkan peristiwa-peristiwa ataupun waktu-waktu yang ditentukan sejak azali lagi tu. Bila akan berlaku peristiwa tu? 8 hijrah ke, 3 hijrah ke, 2 hijrah ke, sebelum hijrah ke? Seolah-olah perkara tu benda yang datang. Seolah-olah peristiwa tu datang. Sebab hakikat datang ni dia mesti benda isim. Yang datang tu benda, ain. Dia tak boleh benda yang maknawi. Ini maknawi kan. Pertolongan, pembukaan tu benda maknawi. Walaupun boleh apply di sini maknawi, kerana setengah ahli-ahli bahasa ni dia kata ja'a ni boleh pakai dua-dua. Untuk benda. Macam ja'a Zaidun. Zaid itu benda kan. Ini kalau pertolongan apa benda tak nampak. Nak kena benda nampak. So dia kata boleh dua-dua. Untuk a'yan boleh. Untuk ma'ani pun boleh. A'yan ni benda lah. Ain. Zaid. Yang ini ja'a nasrun. Telah datang pertolongan. Boleh dua-dua. Ini bagi orang yang berpendapat macam ni lah. Kalau berpendapat ja'a ni untuk ain saja, so dia kena takwil lah. Ja'a ni majas. Majas kepada hasala. Terhasil. Berlaku. Wa ra'aitan nas. Jadi waw tu waw atah kepada ja'a lah. So iza ja'a nombor 1. Dan iza ra'aita. Bila kamu melihat. Kamu melihat manusia an-nas masuk ke dalam agama Allah. Dia tafsirkan agama Allah ni masuk dalam agama Islam. So kalau kita tengok tafsir Al-Quran kepada din kan, perkataan din tu banyak makna kan. Din makna hudan, din makna sirat, macam-macam. Salah satu tafsirnya din Allah ni yang mudah ya, agama Allah ialah Islam. Hudan, petunjuk. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sirat tu masuk petunjuk-petunjuk ni, jalan-jalan. Agama lah kan. So makna sirat, din, sirat. Maksud dia tu agama. Yang sini jelaslah masuk agama Islam. Masuk pula secara afwajan. Afwajan yakni jama'atin. Masuk ke dalam agama Islam tu bagaimana cara dia? Dalam keadaan macam mana? So kita baca bagi atas ni kerana menunjukkan hal. Keadaan macam mana masuk. So, keadaan dia berjemaah-jemaah. Satu jemaah, satu puak, satu berbondong-bondong. Nah, biasa orang terjemah kan? So berbondong-bondong. Ba'dama, selepas, kana dulunya, yadkhulu, masuk fihi ke dalam agama Allah ni, wahidun, seorang selepas seorang. Wahidun ba'da wahidin. One after another. Seorang-seorang. Bila berlakunya afwajan. Wadhalika, yang demikian itu, ba'da, selepas fathi Makkah. Fatah Mekah, kabilah-kabilah yang berada di sekitar Mekah tu dah berani dah isytihad. Kita mari beramai-ramai. Satu puak. Ja'ahul Arabu. Ini salah satu tafsir. Ada tafsir kata Yaman aja. Maknanya orang Yaman yang mari. Jadi maksudkan afwajan tu Yaman. Hadis-hadis memuji Yaman pun banyak. Jadi ini salah satu tafsirnya ialah orang Arab yang ada di sekitar tu. Masuk berpuak-puak. Ja'al Arabu. Arabiyun jamak dia al-Arab. So orang-orang Arab datang kepada Rasulullah kan. Ja'ahu al-Arab.
Ja'ahu datang kepada Nabi orang-orang Arab. Min daripada Aqtari. So, Aqtar kawasan-kawasan lah. Kawasan-kawasan negeri-negeri di bumi. Aqtaril Arab. Ardi. Tanah Arab. Dari kawasan-kawasan Tanah Arab. Tanah Arab sekitar Mekah tu mengikut satu tafsiran. So mereka datang tu dalam keadaan ta'i'ina. Taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tafsir dia mudah-mudah aja. Maknanya dia tak banyak bincangkan benda yang teknikal lah. Kalau kita tengok hasiah-hasiah dia tambah lagi lah. Misalnya, perkataan ra'aita ni ada dua makna. Satu makna absorta. Kamu melihat dengan mata kamu sendiri. Satu makna alimta. Kamu mengetahui. Setelah datangnya pertolongan Allah dan datangnya pembukaan Mekah dan kamu mengetahui manusia banyak masuk. Bukan Nabi tengok satu-satu manusia masuk. Bodoh-bodoh. Kan? Kamu melihat tu artinya kamu tahu ramai dah mula masuk. Kabilah sana nak mari dah. Kabilah sana nak mari dah. So kamu tahu kan? Manusia akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. So maknanya kalau ada dua makna absorta, alimta, jadi i'rab je lah berlainan. So kalau kita pakai absorta maknanya melihat dengan mata. Selalu kita melihat dengan mata, artinya benda yang kita tengok satu saja, benda yang kita tengok itu saja maf'ulun bih. So maknanya maf'ulun bih dia satu je, an-nas. Yang kamu tengok dengan mata kamu tu manusia saja. Kemudian keterangan mengenai manusia ni yadkhuluna. Ini kita panggil hal lah. Terjemahan dia kamu melihat manusia dalam keadaan mereka masuk. Baik, kalau kita pakai ra'aita mana alimta, kamu mengetahui, so dia ada dua benda. Saya mengetahui Zaid doktor. Zaid doktor tu dua benda kan? Dia kena ada dua lah. So dua-dua maf'ulun bih. So dua-dua jadi objek. Yang tadi satu objek, satu keadaan. Dua-dua tu mansub, nasab lah. Dalam istilah grammar kan? So sini, kamu melihat. Maknanya kamu tahu. Manusia ni, mereka ni masuk dalam agama Allah. Kamu tahu manusia masuk dalam agama Allah. Artinya, yang ni maf'ul yang pertama. Yang ni maf'ul yang kedua. Fi mahalli nasab. Di tempat nasab, maf'ulun bih. Sebab jumlah dia bukan benda. Ayat ni bukan benda. Kalau benda ni baru kita kata ini nasab, mansub. Baru boleh kita kata gitu. Tapi kalau bukan benda, ayat kita kata di tempat nasab. Fi mahalli nasab. Maf'ul bih. Di tempat nasab, maf'ul bih. Fi dinillah. Jadi untuk din ni, homework dia boleh cari. Berapa banyak makna din dalam Al-Quran. Dia bagi sini satu aja, Islam. Yang ni pun hal, afwajan. Maknanya afwajan ni nak terang kepada siapa? Nak terangkan tentang mereka yang masuk tu kan. Dalam tu ada waw tu. Waw tu dia punya pelaku perbuatan. Kita panggil fa'il. Waw tu dhamir lah. Waw tu pelaku perbuatan. Yang selalu kita sebut home kan. Home diganti dengan waw. Yang pakainya waw tu. Waw tu jadi fa'il. Tanda bahawa itulah pelaku. Kalau nak terangkan tentang mereka inilah. Ramai-ramai tu. Berpuak-puak tu. Ini kita baca bagi atas ni. Kerana dia menjadi hal. Hal kepada waw yang ada pada yadkhuluna. Fasabbih. Maka hendaklah kamu bertasbih. Sabbaha yusabbihu fi amal dia fa'il. Sabbih. Maka hendaklah kamu bertasbih. Kalau kita tengok ramai-ramai orang masuk pergi stadium ke apa ke, tak pernah lagi kita tengok orang banyak tu. Macam mana perasaan kita? Takjub kan? So ni takjub ni. Bukan suruh tasbih semata-mata. Izharu ta'jub. Menyatakan ketakjuban. Apa yang kita sebut di kala takjub? Subhanallah. Bila tengok sesuatu benda yang menakjubkan, kita kata Subhanallah. Jadi fasabbih ni ialah mengucapkan, menyatakan ketakjuban dengan mengatakan Subhanallah. Seolah-olah ayat ni nak kata Qul Subhanallah. Faqul Subhanallah wa bihamdihi.
Bihamdihi tambah dengan wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah walhamdulillah. Kemudian wastaghfirlah. Allahumma ighfirli. Ya Allah, ampunkan aku. Baik, sekarang ini cuba kita lihat tarkib ni. Adakah bertasbih dengan hamd? Adakah macam tu? Bertasbih dengan alhamdulillah. Kau bertasbih dengan subhanallah. Tasbih dengan subhanallah. Diiringi kan? Diiringi dengan alhamdulillah kan? So diiringi itu yang dia mesti sekali. Dia datang dengan menaiki basikal. So sekali kan datang naik basikal. So maknanya bolehlah subhanallah bersekali dengan hamd. So itu keadaan dia lah kan? So keadaan baca subhanallah dalam keadaan bersekali dengan hamd. So sini dia kata multabisan, iltabasa, sekalilah. Macam seolah berpakaian. Dengan memakai, artinya sekali dengan multabisan. Dalam keadaan hal kamu sebut subhanallah tu. Macam mana keadaan kamu sebut subhanallah? Kena bersekali dengan mengucapkan hamdi. Sebab tu kita baca subhanallah biasanya. Wa bihamdihi. Subhanallah walhamdulillah. So Nabi kan dia tu khuluquhul Quran. Akhlak dia Quran. Bila Allah kata gini, dia pun ucap gitu. Yang tu yang kita duduk tasbih, subhanallah walhamdulillah. Inilah kita dapat nikmat tasbih. Bertasbih dan bertahmid. So 3 benda kena buat ni. Satu, bila dapat nikmat. Satu, bertasbih. Mentanzihkan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya mentanzihkan Allah Subhanahu Wa Taala. Membebaskan Allah Subhanahu Wa Taala daripada sifat kekurangan yang kamu dulu ni, kamu duduk perang lama, duduk perang dengan musuh. So bila nak dapat kemenangan, mari dalam hati kamu, Allah ni beri tak kejayaan. Maknanya Allah tak boleh bagi kemenangan. Artinya sifat nakis lah Allah kan. Ada Allah bebas daripada sifat-sifat nakis. Kan kita kan dalam kehidupan kita bila lah Allah nak beri tu, nak beri ni. Macam Allah tak mampu nak beri. Dalam kehidupan kita, kita tak mutlak beri kepada Allah Subhanahu Wa Taala Maha Berkuasa. Kadang-kadang mari syak-syak tu. So kena diucapkanlah. Subhanallah. So bila Allah bagi nikmat, suci lah, kena alhamdulillah, pujilah. Dan kamu semasa kehidupan kamu pun banyak juga lintasan-lintasan yang kamu rasa Allah ni gitu, Allah ni gini kan. So kena yang kekurangan. So kena istighfar. Kalau kita ni dosa, kalau Nabi tak. So Nabi ni dia menambahkan lagi hasanat dia. Apa ungkapan orang tasawuf? Hasanatul abrar adalah sayyiatul muqarrabin. Bagi kita tu hasan dah. Kita tak payah istighfar dah. Tapi kalau muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia rasa tu kekurangan lagi. Dosa dia tu dia rasa. Padahal tak dosa dah. Kalau kita tak dosa, benda hak kita buat hasanah tu tak ada dosa dah. Tapi orang yang muqarrabin dia rasa tak sempurna lagi dia. So lalu dia pun bertaubatlah. Wastaghfirhu. Guna istighfar yastaghfiru artinya talaba kan. Utlub. Mintalah. Ba istaf'ala yastafilu artinya minta. Hendaklah kamu minta al-ghufran. Keampunan. Minta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wastaghfirhu, dan hendaklah kamu meminta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi maksum, tak berdosa. Tapi yang kita kata tadi, sesuatu amalan yang baik tapi kekurangan tak berdosa kan? Tapi bagi orang yang muqarrabin, so mereka menganggap itu satu keaiban, satu kekurangan bagi mereka, so mereka beristighfar. Innahu kana tawwaba. So perkataan tawwaba macam sirah hari itu fa'alun, artinya mubalaghah. Mana Allah ni always setiap masa menerima taubat hamba-Nya. Sesuai dengan orang yang minta taubat ni, taibun ni. Kalau ramai jadi taibuna ni, ramai lah. Orang mukmin ni ramai. Sepanjang masa, sepanjang zaman. Ada saja yang minta taubat. So kalau Allah tidak bersifat dengan fa'alun, tawwabun, mana mungkin menerima taubat. Bosan. Asyik buat salah saja.
Kita jadi cikgu ni kalau anak murid buat salah aja tu boring. Kalau kita supervisor kan, Kita kata kalau tak jadi anak murid aku, bagus. Letih aku ya. asyik minta maaf aja. Tulis salah, minta maaf. Tulis salah, minta maaf. Allah ni tak. Lagi kita buat dosa, kemudian minta maaf berkali-kali pun, dia tetap menerima dan sayang kepada orang yang meminta-minta taubat. Kana ba'da nuzuli hadhihi surati. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ba'da, selepas nuzuli, turunnya hadhihi surah, Nabi yuksiru, memperbanyakkan daripada kata-kata baginda. Min qawli, artinya memperbanyakkan kata-kata. Subhanallah wa bihamdihi. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ni hadis Muslim dan Imam Ahmad. Aisyah radhiyallahu anha kata, Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyakkan kata-kata subhanallah wa bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Qalat faqultu ya Rasulullah araka tuksiru min qawli. Kamu ni Aisyah tanya Rasulullah, ya Rasulullah, aku tengok kamu ni banyak sangat sebut subhanallah wa bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Faqala khabbarani rabbi anni sa'ara alamatan fi ummati. Dia kata, Tuhan aku telah memberitahu aku bahawa aku ni akan melihat tanda-tanda pada umat aku. tanda-tanda bertasbih, bertahmid dan beristighfar lah. Fa idza ra'aituha aksartu min qawli subhanallah wa bihamdi. Bila aku melihatnya, maka aku pun sebutlah sekian subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Faqad ra'aituha. Aku tengok tu dalam surah ni. Idza ja'a nasrullah wal fath. Ayat ni turun sama ada sebelum Fatah Mekah ataupun selepas. Khilaf. So kalau makna dia sebelum, so idza ja'a, iza tu boleh bermakna iza seperti mana yang sinilah. Satu lagi iza bermakna is. Is saja. Makna dia tak kala. Kalau kita sebut iza ni bila? Bila dia terikat dengan bila, mestilah ada peristiwanya. Saya makan bila lapar. So, bila tu terikat dengan saya makan. Saya makan tu bila perut saya lapar kan? So dia terikat dengan perbuatan. Macam ni, pertolongan Allah ni datang ni, fasabbih ni kan? Hendaklah kamu bertasbih bila? Iza ja'a nasrullah. Hendaklah kamu bertasbih ni dan bertahmid ni dan beristighfar ni bila? Iza ja'a nasrullah. Maknanya peristiwa tu belum berlaku. Jadi maknanya Fatah Mekah ni belum lagi berlaku. Surah ni turun sebelum berlakunya Fatah Mekah. Samalah kita kata, kita akan makan bila kita lapar kan? So tak berlaku lagi. Bila lapar baru kita makan. Jadi maknanya surah ni turun sebelum Fatah Mekah lah. Tapi kalau kita maksudkan iza di mana is bila, telah berlaku lah. nah, maknanya selepas Fatah Mekah lah. Selepas Fatah Mekah, bukan sebelum Fatah Mekah. Yang ni sebelum Fatah Mekah, ramalan. Ramalan akan berlakunya Fatah Mekah. Yang ni telah berlaku kan? So kena ada something sini. Mana akmil, sempurnakan nikmat yang aku beri kepada kamu tu. Bila mana? Telah datangnya pertolongan Allah. Sempurnakan. Cukupkan. Cukupkannya dengan bertasbih lah. Ayat Quran ni kan? Dia nampak pendek gini kan? Tapi macam-macam boleh dibongkar. Itu belum lagi kita buat satu-satu lagi. Ni nasrunya benda, fatah ni benda, kemudian afwajan tu faujun ke, kemudian ada waw di situ, sepatutnya afwujun. Jamuk dia afwujun tapi pakai afwajun macam mana? Tu jadi tak berkenaan dengan Jalalain lah. Ini tambahan-tambahan pula. Apa yang kita boleh dapat pelajaran daripada suruhan untuk bertasbih, bertahmid dan beristighfar ni? Sekarang ni, bila kita dapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kena memperbanyakkan berzikir lah. Maknanya berzikir. Ulama tafsir kata ayat ni ada isyarat.
Dia kata ni satu pengajaran, bila kita dah tua-tua, so kita fokus kepada ibadat. Sebab kita dah banyak Tuhan bagi benda. Dah nak meninggalkan dunia, kena memperbanyakkan solat, istighfar, subhanallah, walhamdulillah, mana zikir lah. Kan Rasulullah nak meninggal ni, dunia. So, Rasulullah memperbanyakkan berzikir. Wa alima, dan Rasulullah mengetahui biha, dengan perantaraan surah ni. Dengan perantaraan surah ni, Nabi mengetahui. Bi itu makna bisababi, dengan sebab. So, sababiyah. Dengan sebab surah ni Nabi mengetahui annahu, bahawa baginda qad qataraba, sudah dekat ajaluhu, ajal baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab wa kana fathu Makkah, dan dia kata Fatah Mekah ni, sebab surah ni ada mengena dengan Fatah Mekah yang merupakan kejayaan besar, berlaku pada bulan Ramadan. Ramadana. Tahun sanata samanin, tahun 8. So 2 tahun kemudian lah Rasulullah meninggal kan. Dia kata tahun yang ke-10. Wa tuwfiya sallallahu alaihi wasallam pada bulan Rabiul Awal, Rabi'in al-awwali. Sanata ashrin, tahun yang ke-10. Kana ni dalam Al-Quran kalau menyifatkan sifat Allah, kana ni, so dia bukan bermakna was. Bukan bermakna was. Yang selalu kita tahu, kana ni adalah was. Tapi untuk Allah Subhanahu Wa Taala forever, istimrar, selalu. Tak terikat dengan masa past, present and future. khutbah Nabi ketika Nabi sakit di akhir-akhir hayat, ada juga hint bahawa Nabi akan wafat. Di mana Nabi sebut, Inna abdan khayyarahu. sebab di kalangan sahabat ada yang faham Sama ada faham dari surah ni ataupun daripada khutbah Nabi bahawa Nabi akan pergi. surah ni dia surah yang terakhir turun secara mukammal, secara sempurna. Satu surah. Kemudian ayat-ayat yang terakhir tu ada ayat lain lah. Kalau surah yang terakhir tu surah ni. Berkenaan dengan khutbah Nabi tadi, ada dalam kitab Bukhari, Hadis riwayat Abi Sa'id Al-Khudri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalasa 'ala al-mimbar. So Nabi pun kata, inna abdan khayyarahullah. Seorang hamba, Allah telah memberi pilihan kepada dia untuk sama ada diberikan, Allah berikan dia keindahan dunia dan juga keindahan apa yang ada di sisi Allah. Yang mana mu nak dunia ke ataupun akhirat. Maka dia kata hamba tu dia pilih apa yang ada di sisi Allah. Maka sahabat ni faham. Fabaka Abu Bakar. Lalu menangislah Abu Bakar. kalau kita tak faham apa-apa, dahlah dia kata seorang hamba. Wa qala fadainaka bi'abar. Kami sanggup berkorban untuk kamu. Kalaulah bapa-bapa dan mak-mak kami dijadikan ganti kepada kamu, kami sanggup menggantikannya. Abu Sa'id kata kami heran dengan Abu Bakar. Orang ramai pun berasa heran dengan Abu Bakar kerana mengaitkan hamba yang Rasulullah maksudkan itu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ramalan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam akan wafat sebagaimana yang difahami oleh Abu Bakar. So banyaklah Petunjuk-petunjuk yang sahabat tu faham. bahawa Nabi akan wafat. Salah satunya Ibnu Abbas dia faham ni. So yang kedua sahabat faham daripada khutbah tu. Kemudian perkataan tasbih-tasbih ni. Tasbih-tasbih intinya seolah-olah disebutkan situ fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Mutlak tu. Bukannya kamu kena tasbih, kamu kena buat kerja lain juga. Kamu kena jangan tinggalkan dakwah tu. Tapi solely semata-mata hanya sebut tasbih, tahmid, istighfar. Tugas risalah tak disebut di sini. Artinya seolah-olah tugas risalah sudah tamat. Dan bila akan tamat risalah? Bila Rasulullah tak ada. Kalau Rasulullah ada, tak tamat kan? Jadi mereka faham bahawa ini adalah fasabbih tu. Ada yang faham daripada fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir itu ada penamat risalah. Jadi Rasulullah akan pergi. Okey, Fatah Mekah tadi, ayat ni berhubungan dengan Fatah Mekah. Pertolongan tu pertolongan yang akan datang lah, maksudnya yang akan, sebab dia kata izaja, maknanya akan datang pertolongan tu, akan berlakunya Fatah Mekah. So Fatah Mekah berlaku pada tahun 8 Hijrah, bulan Ramadan. Fatah Mekah dia susulan daripada perjanjian Hudaibiyah.
Rasulullah dah mari dah nak menunaikan umrah. Lama para sahabat Rasulullah tak mari Mekah ni. Tiba-tiba Rasulullah didatangi mimpi akan datang ke Mekah kan untuk buat umrah. Orang-orang musyrikin ni rasa takutlah. Muhammad mari nak perang. So mereka mula buat kacau lah. So tak bagi Rasulullah masuk. Dan di situ berlaku perjanjian yang dinamakan Hudaibiyah. Jadi antara perjanjian Hudaibiyah tu maksudnya mana-mana sekutu Nabi, Quraisy tak boleh kacau. Mana-mana sekutu Quraisy, Nabi tak boleh kacau. Tiba-tiba dalam tempoh tu, Quraisy pergi kacau kabilah yang menjadi sekutu Nabi SAW. So, Nabi marahlah. Perjanjian ni memang perjanjian yang sungguh-sungguh sampai para sahabat ni tak tahan. Kenapa kita sanggup kalah dengan Quraisy sedangkan kita dah ada kekuatan kan? So bila dia bagi buat macam ni, melanggar perjanjian, Nabi pun terus panggil semua sahabat. 10,000. 10,000 tentera berangkat ke Mekah untuk menakluk Mekah, nak mengajar Quraisy. So masa buat penaklukan tu Rasulullah bagilah bala tentera Rasulullah tu. Rasulullah masuk ke ni satu kumpulan diketuai oleh Sa'd bin Ubadah. Satu kumpulan diketuai oleh yang sebelah sinilah. Sini, masuk sebelah sini. Ni Mekah kan? So masuk sini. Zitwa ni masuk, ni kaum muslim berkumpul sini. 10,000 orang ni. Pejuang. Satu masuk sebelah sini. Kemudian tentera Rasulullah yang sebelah sini. Kemudian satu lagi Zubair bin Awam sebelah sini. Kemudian yang seterusnya Khalid bin Walid sebelah sini. Masuk. Tapi akhirnya masuk dengan aman melalui pertolongan Abu Sufyan. Yang baru memeluk Islam, yang Rasulullah kata siapa yang masuk rumah Abu Sufyan maka dia aman dan sebagainya. Wallahu a'lam bissawab.